Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keadaan yang dialami oleh Nabi SAW yang mempunyai keistimewaan dalam mendapatkan tarbiyah pendidikan tanpa gangguan oleh kelemahan-kelemahan makhluk yang bergelomang dengan unsur-unsur jahiliah. Apa yang kita baca minggu lepas, Allah Ta'ala memelihara Nabi kita Muhammad SAW daripada segala dosa dan maksiat. Sejak daripada budak jadi orang muda sehingga dilantik menjadi Rasul. Kerana Allah Ta'ala nak didik, nak tarbiyah. Tarbiyah makna didik, nak asuh orang yang dilantik menjadi Rasul pada seluruh manusia. Bukan pada kaum bangsa dia saja, seluruh manusia sehingga hari kiamat. Sudah tentulah orang ini orang yang benar-benar dijaga, dipelihara, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala tak beri manusia campur langsung. Ayah dia mati, mak dia mati, toki dia mati, pak dara dia mati. Ini hikmat supaya tidak diganggu oleh sesiapa. Dan tidak ada ahli kitab di Mekah. Tidak ada tamadun di Mekah. Tidak ada ahli ekonomi, ahli politik di Mekah. Tidak ada penglima yang terkenal di Mekah. Tidak ada apa. Menunjukkan bahawa Nabi diasuh oleh Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW mempunyai kekuatan rohani dan jismani. Kekuatan roh, akal dan kekuatan tubuh badan. Malah di sana lahirlah kekuatan hujah dan keazaman dalam melaksanakan amanah kerasulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mensifatkan dengan menegaskan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cantik dari Rasulullah SAW, di mana seolah-olah matahari terpancar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat berjalan dari Rasulullah SAW, seolah-olah bumi dilipat untuknya. Apabila kami berjalan bersama-sama, kami bersungguh-sungguh menguatkan diri, tetapi Nabi tidak begitu memenatkan dirinya. Ini kehebatan Nabi SAW yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan sahaja rupanya yang hebat, termasuklah tubuhnya yang kuat, badannya yang kuat, yang gagah perkasa. Abu Hurairah kata bila berjalan dengan Nabi macam tak ada nak kejar. Cepat dia punya perjalanan. Ini kekuatan Nabi. Macam bumi dilipat. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat yang terkenal dengan suka bergurau balik dalam satu medan perang, berehat di satu lembah, semua tidur, lalu dia merangkak nak mengenakan Nabi SAW dengan melonggarkan pelana kudanya. Dia longgar pelana kuda Nabi, nak suruh Nabi jatuh. Bila sedar Nabi naik, pelana dia musing, tak jatuh Nabi, tak jatuh. Ini kehebatan Nabi SAW. Bukan sahaja ruhnya, akalnya, termasuk jasadnya. Apa yang disebut oleh Abu Hurairah ialah suatu ketika umur Nabi melebihi 40 tahun. Ketika mengharungi perjuangan yang dahsyat, mengerahkan fikiran dan memerlukan tenaga yang besar. Ini masa umur lepas 40 tahun Abu Hurairah sebut ni. Bukan masa muda setelah 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Kekuatan rohaniyah baginda sallallahu alaihi wasallam pula dapat dilihat ketika baginda mengalami ujian, di mana Nabi menjadi orang yang paling tahan menghadapinya, iaitu sama ada ujian tekanan atau ujian kemewahan. Ketika menghadapi musuh dan segala ancaman, bagindalah orang yang paling berani dan tahan. Ketika Islam menang, berkumpullah segala kemewahan, di mana kekuatan ruhnya menjadi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bergelomang, cenderung dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapa pun, supaya tunduk kepada kebendaan. Hati baginda bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala buktikan di masa perjuangan Islam menghadapi musuh,
Di Mekah, Nabi orang yang paling sabar menghadapi musuh-musuh ini. Kezaliman dilakukan oleh musuh, Nabi sabar. Termasuklah tawaran jadi raja, tawaran pangkat sehingga jadi raja, tawaran harta benda. Kita akan baca kemudian. Tak boleh menggoda Nabi SAW. Ini kekuatan roh. Di medan perang kita akan baca ketika perang Hunain yang terkenal, pada tentera Islam dikepung oleh tentera musuh. 10,000 tentera Islam lari bertempiaran. Nabi tak lari dengan 100 orang yang berada di sisinya, tak lari di medan perang. Ini kehebatan Nabi SAW. Ketika Islam sudah menang, harta melimpah ruah, banyaknya harta melimpah ruah, Nabi tak terpengaruh dengan harta benda itu. Menuju ke alam akhirat, mementingkan hari akhirat, walaupun harta benda ada di kelilingnya. Ini Nabi. Ada orang tu bercakap sedap, tapi bila kena uji tak tahan. Ada yang kena uji susah tak apa, bila uji senang tak tahan. Uji harta tak tahan, uji pangkat tak tahan. Macam-macam orang Tuhan jadikan. Nak jadikan tahan semua tidak mudah. Hanya orang yang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang berlaku pada dirinya tiada dapat ditandingi oleh sesiapa pun, dan menjadi sifat-sifat yang tertanam di dalam dirinya sejak remaja dan berpanjangan hingga wafatnya. Sifat ini sejak muda sehingga mati, tak berganjuk dengan sifat yang kuat ini. Oleh itu memang benar dan percayalah kita dengan sesungguhnya bahawa baginda ialah Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia sejagat, untuk manusia seluruh dunia. Kelahiran baginda menjadi rahmat kepada seluruh alam. Padahal layak menjadi Nabi kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Yang tak ada pada Nabi-Nabi yang lain kesabarannya. Nabi Nuh bila lama-lama sangat berdakwah, orang tak masuk Islam, orang hentam dia banyak sangat, doa turun bala, turun banjir. Nabi Musa berdoa ditenggelamkan Fir'aun. Nabi kita bila malaikat beri tawaran ke Nabi, wahai Muhammad, boleh tak aku nak akak bukit, nak rembah atas orang kafir tu yang mati belaka? Nabi kata jangan. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak beriman, boleh jadi anak cucu dia akan beriman. Kalau tak, dia anak cucu dia akan beriman. Ini kesabaran yang sangat kuat. Maka Nabi menjadi penghulu segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Hendaklah kita menyadari bahawa segala tingkah laku yang baik yang dipunyai oleh Nabi SAW itu diakui oleh musuh-musuh yang paling keras menentangnya. Hal ini menunjukkan kepada kita akan tiada benarnya tuduhan dan celaan yang dilemparkan kepada kita. Malah fahamlah kita bahawa pada Nabi itu tiada sifat buruk. Soalnya adakah menjadi Rasul bagi orang yang sifatnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan alasan untuk menentangnya? Sebenarnya tiada alasan melainkan kerana kekafiran yang tebal di dalam hati mereka. Mereka sanggup menolak segala kebenaran walaupun alasannya terselah di hadapan mata. Pasal apa Abu Jahal tak ikut? Orang macam Abu Jahal tak ikut, masalahnya hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Mereka yang tak ikhlas dengan Allah Ta'ala, duduk tengok ke dunia saja, lupa pada Allah Ta'ala. Tengok ke diri dia, lupa pada Allah Ta'ala. Orang yang macam ni tak dapat hidayah. Walaupun dekat dengan Nabi, tengok Nabi cokoh depan dia. Sifat-sifat yang ada pada Nabi, rupanya, kekuatannya, baiknya, mulianya, cerdiknya, tak ada cacat langsung. Tak masuk Islam juga. Pasal apa? Degil. Pasal apa degil? Macam setan dah. Aba wastakbara. Enggan dan sombong. Nyombong. Dia bijak sangat, tak bergantung dengan Allah Ta'ala ada apa. Dia cerdik sangat, tak bergantung dengan Tuhan ada apa. Inilah tak dapat hidayah.
kemampuan Nabi SAW di masa remaja dalam menilai soal-soal yang baik dan buruk di tengah-tengah kemuncak jahiliah dari segi akidah, politik, ekonomi dan sosial dan masyarakat. Walaupun tidak pernah menuntut ilmu dari orang tuanya atau dari mana-mana guru dan ahli-ahli falsafah kebanggaan zaman, menunjukkan betapa sifat kemurnian Islam dari Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan pada dirinya sebelum diwahyukan menjadi rasul pilihan. Nabi duduk di Mekah, negeri yang jauh daripada tamadun, jauh daripada ahli kitab, tak ada sekolah, tak ada tempat belajar, tidak ada ahli-ahli falsafah yang bijak. Tiba-tiba dilahirkan cerdik dan bijak, menandakan cerdik dan bijaknya daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Orang lain Allah Taala beri juga, tapi ada sebab-sebab dunia. Nabi ni tidak ada sebab-sebab dunia, terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan. Akhlaknya yang mulia, benar percakapannya, dan amanahnya telah menarik perhatian seorang wanita yang hartawan, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu beliau memberi kepercayaan kepada Nabi untuk membawa barang-barang dagangan ke Syam dengan ditemani oleh khadamnya Maisarah. Maisarah sendiri telah merasakan kemanisan pergaulannya di dalam perjalanan dan mengendalikan urusan yang diamanahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat luar biasa yang lahir dari Nabi yang sungguh menakjubkan itu. Perjalanan ini memberi keuntungan besar kepada harta Khadijah, dan beliau mengetahui pribadi Nabi apabila diceritakan oleh Maisarah. Wallahu a'lam.